menemukan pasukan Terengganu menentang Seri Pahang. Terengganu mengasak satu gerakan cantik ke Pasyaman, buang dan itu dia gol. Oh, sungguh pantas jaringan itu dicetuskan oleh pasukan tuan rumah Terengganu. Satu gerakan yang menarik, agak tersusun build up yang dilakukan oleh pasukan Terengganu tadi. Tugas kapten diberi kepada Kepasyaman. Kawalan asal Hafiz dicabar lawan. Faizal mengawal permainan. Habib Kepasyaman, manual on. Satu percubaan kencang yang ditepis. Habib Nik Muhammad Sharif, percubaan yang baik namun tidak begitu padu untuk menggugat Mamadou Samasa. Nur Azam Mazih, Pahang menyerang. Kevin Engriso, peluang di sana untuk Seri Pahang. Namun membias untuk sepakan gol. Oh, menjadi tampan, dirampas oleh Kepasyaman. Dia berlari ke depan. Kepasyaman. Oh, Mamadou Samasa sekali lagi menyelamatkan pintu gol pasukan Seri Pahang. Peluang. Oh, diselamatkan. Syahrul Nizam menyelamatkan gawang gol. Azam. Oh, satu percubaan yang baik. Deras namun tidak menuju tepat. Terpaksa menarik ke belakang untuk Aris Fazilah. Terlepas Faizal. Ada tarikan. Disusuli dengan layangan kad kuning. Jadi Terengganu berpeluang untuk menambah jaringan melalui sepakan penalti. Namun ketika ini dia perlu menyempurnakan sepakan penalti itu. Tidak masuk. Tadi gagal menyempurnakan sepakan penalti pertama. Bagaimana kali ini dari Faizal? Dan masuk. Faizal menjaringkan gol kedua pasukan Terengganu melalui sepakan penalti, yang membolehkan Terengganu memperolehi sepakan penalti tadi. Oh, cantik peluang. Peluang untuk balik dan itu dia gol. Gol pertama Seri Pahang dari pemain gantian Abdul Malik Mat Arif. Okey, ini kedudukan dalam 6 pasukan terbawah dengan Penang, Seri Pahang, PJ City, Melaka United, Sarawak dan juga Selangor untuk berada pada jarak ataupun kedudukan mata yang saya rasa secara totalnya akan berubah kerana jarak hanya dipisahkan 1 mata ataupun 2 mata sahaja. Ramai tanya saya, nasib Christophe Gamel ni, siapa yang akan ganti dia kalau dia kena pecat? Saya tak ada orang lain, Pahang Dollah Saleh aja. Awak rasa macam mana, Wih? Yalah, yang ada dekat situ. Yang ada peranan pengurus pasukan dan jurulatih, Dollah Saleh lah. Sebab the balance game kan, habis kan. Sebab masalah utama mungkin dalam kedudukan yang saya katakan hari ini kalau dilihat Christophe ubah. Ada bunga-bunga kebangkitan tu. Malik Mat Arif. Dia kita tahu pemain yang memang kalau bagi tugas macam mana dia buat pun kita tak kira, tapi dia akan skor. Betul. Itulah Malik Mat Arif. Betul. Saya dengan dia, saya memang cukup teruja dengan Malik Mat Arif ni. Sebab dia punya masuk, dia punya cara gol tu, dia boleh pergi bite one sendiri. Dan lagi kalau lagi bagus dekat bantuan pada pasukan. So saya nampak itu ketara yang berlaku pada pasukan Seri Pahang dan pemain yang boleh menjadikan gol. Tasab saya 4 perlawanan ni, Pahang ni dia made away. So dia dan last goal pun daripada Hidalgo saja. So dia tak ada pemain konsisten menjadikan gol pun satu isu. Kedua terbanyak bolos 20 gol. So saya rasa kita dengar tadi panjang berjela dia cuba explainkan apa yang berlaku dekat Pahang. Tetapi masalah dia sekarang ni keadaan akan menjadi lambat untuk dia tak dapat cukup poin di bawah. So saya rasa
kalau awak cakap tadilah siapa nak menggantikan dia bukan pasal tiba masa dia pun, tetapi dah memang kena ubah. Wajib. Itu perlulah. Kalau tak ada nak mengekalkan dia okey, tapi kena menang konsisten balik Pahang di track yang betul untuk menang. Dia bukan corak permainan lagi dah untuk Pahang. Buatlah taktikal apa pun dia kena menang. Dia kena menang. Okey, baik. Itu serba sedikit tentang Seri Pahang. Sebab nak komen pun Kesok Gamel dah 4 minit cerita panjang lah. Kita dah dengar apa komen dia, apa yang dilalui sekarang ni. Baik, saya nak beralih kepada hari ini jaringan Kepa Sherman. Awal minit permainan. Kemudiannya Faisal Halim. Budak yang tak tahu letih, yang berlari dan berlari. Tetapi hari ini, saya tertarik dengan formasi 4-3-3. Okay. Bila 4-3-3, anda mempunyai dua pemain sama juga macam Sabah tadi. Tapi Faisal Halim, Kepa Sherman dengan Nick Sharif. Mudahnya tugas ketiga-tiga di atas, mudahnya tugas 4 di bawah. Apabila anda mempunyai pemain midfield yang saya rasa dalam kedudukan yang dia akan datang, dia akan shape tu akan ada, membabitkan Patrice Sitambi, Manuel Ott, Habib Harun. Jahat Nafuzi ni. Jahat dia tu, dia main dekat tournament ni, liga kita ni, dia letakkan ke-4 pemain import attacking tu by arrow. Macam Diamond 3 tu, dia buat arrow tu pergi attack tu macam ni. Dia buat tunjuk signal. Kalau awak tengok balik, awak cakap 4-3-3 tadi Petros tengah, Habib, Manuel Ott, Kepa Sherman. So dekat situ dia punya arah arrow pergi attacking tu terletak kepada pemain 3 dekat tengah, 1 top striker atas. Kemudian itulah si Miki ni dengan lari dia, dengan gerakan dia, dengan ball dia tu semua berlaku di sebelah flank. Kemudian tadi pemain daripada Pinjaman Selangor tu Nick Sharif beraksi. So saya rasa itu dia dah tunjukkan awal-awal punya cara permainan. Dan kebangkitan ataupun penguasaan kelebihan pada Terengganu ialah betul. Gol awal tadi, 1 minit kan, menyebabkan corak permainan lebih konsisten, lebih menarik penguasaan perlawanan untuk pasukan Terengganu kerana gol awal berlaku. Okey. Apabila anda mempunyai struktur yang seperti yang Moy katakan tadi, ia akan memudahkan tugasan dan juga kebebasan bola itu bergerak dengan pantas. Ya. Okey. Anda memiliki 3 pemain import yang kualitinya memang baik dengan hantaran-hantaran short pass dan juga akan berkembang. Dia akan hantar bola di belakang pemain, dia akan hantar dengan cara through ball dan sebagainya. Itu membabitkan pasukan Terengganu. Tetapi persoalannya juga hari ini timbul bagaimana Christoph Gamel komen tadi, dia katakan bagaimana pengadil dengan sepakan penalti dan sebagainya. Kita mungkin tidak boleh menampak secara jelas sebenarnya pada kedudukan pergerakan yang dilakukan untuk memungkinkan sepakan penalti kedua dilakukan kerana mungkin pada pengamatan pembantu pengadil Mamadou Samasa lebih awal bergerak dan sebagainya, tetapi penalti ini terlebih dahului. Kalau dia ambil kira, ya ada tadikan pemain berlaku. Dan paling kita lihat kedudukan pengadil depan situasi itu berlaku. Okay, nak cakap pasal penalti, the best thing untuk memberikan keputusan bukan pengadil yang meniup whistle, tapi pembantu pengadil yang berada satu line dengan penjaga gol. So saya anggap itu satu keputusan ataupun nak menentukan, ialah of course pengadil yang ada whistle, dia lebih power, tetapi linesman atau pembantu pengadil lebih jelas. Dan kita nampak pun sebenarnya penjaga gol keluar awal. Saya masih kesian kat Pahang ni, tak pergi ni. Pemikiran saya ni masih duk ingat Pahang ni. Saya rasa Kesok Gamel ni kena lah. Itulah, dia punya alasan pun tadi. Tulah tu macam mana? Tulah. Kira bagi jadilah. Kalau awak nak bagi jadi, saya senang je. Kita balik pada statistik apa berlaku. Itu je kelemahan dia. Itu jelas. Kalau bukan nak ketepikan dia. Macam saya cakap tadi, 20 bolos daripada berapa tadi game, 10 game, kemudian 12. Tak cukup tim tak cukup ni. Tadi Dago pun tak ada, Baikudin pun tak ada. So dekat situ dia kekurangan pemain. Bawa masuk pemain pun, bila dah masuk bawa pemain import ni, dia tak boleh bagi peluang dah ni. Okey. Jadi keyword Asmoy Bakiri adalah tak boleh bagi peluang dan juga hashtag Nafuzi jahat. Stand by. 3, 2, 1. Cue Zul. Cue. Cakap. Zul.
Soalan, Bang. Soalan. Oh, tu tanya soalan ah. Tu marah betul. Kita bagi cue kat dia. So 3, 2, 1 cakap, dia diam pula. Zul, hari ini menarik. Okey, ya. Di Kuala Terengganu. Kolam renang tak ada Hujung-hujung tu ada jugalah acara air terjun kan. Sebab habis je perlawanan, hujan lebat turun. Okey. Zul, hari ini Nafuzi begitu saya katakan bijak dengan meletakkan 3 pemain yang saya rasa all out untuk buat kerja di bahagian tengah untuk pasukan Terengganu. Okey, betul. Ada perubahan dari segi corak permainan Terengganu FC malam ini apabila dia mengubah strategi ataupun kesebelasan utama. Jika beberapa perlawanan sebelum ini Nafuzi meletakkan 2 pemain di bahagian serangan, tetapi pada malam ini dia meletakkan seorang pemain, nampak lebih berkesan taktikal ini berdasarkan pemerhatian saya kerana kepah Sean Sherman berjaya menghasilkan jaringan pada awal permainan. Namun selepas itu agak sedikit perlahan permainan pasukan Terengganu. Namun apa yang diperkatakan oleh jurulatih Terengganu FC iaitu Nafuzi pada sidang media, kemenangan ataupun 3 mata lebih penting berbanding aksi keseluruhan pasukannya yang semanya beliau nampak masih belum berpuas hati. Selepas walaupun perlawanan sebelum ini bertemu Negeri Sembilan Seri dan juga tewas dalam aksi terdahulu. Jadi keseluruhannya kita harus memberi kreditlah kepada pemain dan juga barisan kejuratihan TFC yang berjaya menyempurnakan tugas dengan masing-masing selepas mereka ialah antara pasukan yang berdepan dengan jadual padat ketika ini. Afizal. Man of the match. Man of the match untuk aksi malam ini mungkin saya boleh katakan Faizal Halim sebab pemain ini ialah gol kedua itu saya rasa turning point kepada keputusan ataupun nasib pasukan Terengganu pada ketika Sherman berjaya meletakkan Terengganu di depan pada awal permainan. Awak rasa, saya rasa temu bual awak tu panjang bersama dengan Christophe Gamal. Jadi anda rasa sudah sampai di penghujung cerita untuk Christophe Gamal, Zul? Saya rasa ini akan menjadi topik utama kepada aksi Pahang dan juga TFC pada malam ini berbanding kemenangan yang dicatatkan pasukan Terengganu FC walaupun mereka kembali memperoleh 3 mata penuh. Kerana berdasarkan gerak ataupun gaya tubuh, bahasa tubuh daripada Gamal nampak seolah-olah beliau akan meninggalkan pasukan dan ini merupakan perlawanan terakhir beliau bersama Seri Pahang FC. Tetapi setakat ini belum ada sebarang pengumuman rasmi. Tetapi beliau hari ini secara terbuka memberi kritikan kepada pengadil yang saya rasa rata-rata ataupun kebanyakan jurulatih akan mengambil pendekatan sebaliknya walaupun tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil. Tapi pada hari ini beliau seterang-terangan tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil dan saya rasa itu memberi sedikit gambaran dan juga petanda sign yang bahawa mungkin ini aksi terakhir. Tetapi saya mempunyai pendapat peribadi yang mana Gamal telah melakukan tugasnya dengan baik sebenarnya sebab kita nampak perubahan corak permainan walaupun material yang ada itu tidak baik berbanding pasukan lain dan mereka juga telah meraih keputusan positif berdepan dengan pasukan yang hebat antaranya Kuala Lumpur mereka menang dengan keputusan 2-1. Mereka juga telah mengikat JDT 2-2 di tempat lawan dan menewaskan Penang FC. Jadi sebenarnya mungkin perkara ini perlu dipertimbangkan semula. Mungkin management ada pandangan lain perlu berbincang dan duduk semeja bersama Gamal mengenai hala tuju. Tetapi apa yang boleh dikongsikan nampak seperti aksi terakhir. Mungkin Afizal dan Asmawi mungkin ada pandangan berbeza. Adakah Gamal perlu dikekalkan atau sebaliknya? Sebaliknya. Saya pilih sebaliknya. Calon jurulatih? Tetap #Abandul. Coming soon. Wah, tengok. Okey. Next, tugasan awak di mana, Zul? Saya akan berada di Kuala Terengganu untuk aksi Piala FA Kedah menentang Terengganu. Kedah menentang Terengganu. Okey. Jadi so far bola sepak Malaysia ni anda tengok macam mana? Okey, dari segi
sambutan kerana saya difahamkan di perlawanan PDRM dan juga Perak hampir 2,000 lebih penonton. Di Kuala Terengganu malam ni? Kurang memberangsangkan sebab 3,000 penonton sahaja yang hadir. Kerana bagi saya Terengganu merupakan pasukan yang mempunyai penyokong yang kuat, penyokong yang ramai. Mungkin sepatutnya dihadiri lebih daripada 10,000. Saya tidak pasti sebab prestasi semasa ataupun waktu bekerja. Tetapi kurang memberangsangkan keseluruhannya untuk aksi malam ini dari segi kehadiran penonton, Hafizal. Okey, jadi awak akan duduk kat Terengganu sampai hari? 7 Julai dan di mana pasukan Terengganu akan menentang Kedah pada 6 Julai yang merupakan perlawanan tertunda untuk aksi Piala AFA. Jadi awak stay kat sana sampai habis lah? Saya akan stay sampai habis. Kalau ada kelapangan, tiada apa kata, ada masa nanti mungkin akan ke Pulau Redang. Apa kena-mengena Pulau Redang tu dengan bola sepak Malaysia? Ha? Aduh. Habib Harun ajak pergi sana. Siapa? Habib Harun, Oh, Habib Harun. pemain tengah Terengganu. Ada nak bincang-bincang sikit. Okey. Kamera awak, Bob. Bob Irsyadi Tumian. Okey, baik. Kalau Bob, saya rasa dia takkan pergi Pulau Redang. Dia akan duduk bilik makan je. Nampak setakat ni itu rutin dia lah, aktiviti dia. Okey. Tengok awak. Dia angguk awak. Nampak tak? Okey. Sebenarnya Zul, saya nak mengumumkan bahawa ketiadaan awak di ofis sangat kami alu-alukan. Itu okey ke? Okey, okey. Okey. Saya akan kekal di sini, Hafizal. Sebab kalau Cuma awak... Hafizal, ramai Silakan. beberapa penyokong Pahang dari Pekan. Tak silap saya tadi, mereka semua kirim salam kepada Pak Long. Waalaikumsalam. Itu saya nak sampaikan. Baik-baik. Awak kalau beli jiwa saya memang pandai. Betul. Okey. Apa pun, bukan apa, ketiadaan awak kat ofis ni, banyak space terselamat daripada TikTok awak tu. Okey, Zul. Okay. Selamat bertugas. Alright. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih.